Baik, untuk kita memahami situasi jangkitan COVID-19 di negeri Sabah ini, kita nak bersama dengan Profesor Dr. Noran Nakiah Khairi, pakar epidemiologi Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Prof, melihat kepada angka jangkitan COVID-19 yang sejak kebelakangan ini Sabah menyumbang kepada peningkatan ataupun angka terbesar. Jadi melihat kepada perkara ini, bagaimana usaha yang kita lakukan selama ini, iaitu melakukan saringan dengan banyak sekali dan juga mengurus dalam usaha untuk menguruskan kes COVID-19 di Sabah ini akan menunjukkan kesan yang positif, iaitu penurunan angka dan juga dalam masa sama melandaikan graf jangkitan COVID-19. Okay, jadi kalau kita lihat kes COVID-19 yang dilaporkan di seluruh Malaysia dalam masa 3 minggu ini, dah melebihi jumlah kes yang dicatatkan dalam hampir masa 36 minggu sebelum. Maknanya sejak kes coronavirus yang pertama kita dapati di negara kita lah pada bulan Februari lalu. Jadi buat masa ni jumlah kes dari Sabah merangkumi lebih kurang 60% dari keseluruhan kes di Malaysia. Jadi jumlah kematian juga sama juga pattern dia lah. Dan kebanyakan sejak kebelakangan ini kita dapati dari negeri Sabah. Jadi apa yang kita lihat untuk memahami keadaan di negeri Sabah ni, kita dapati bahawa kes-kes baru, pertambahan kes adalah daripada kes saringan kontak rapat, kes positif COVID-19, kes-kes dari kluster baru dan kes-kes daripada lain-lain saringan. Jadi bagi kes-kes kluster baru yang dilaporkan, jika kes COVID-19 ini mempunyai kluster, pengesanan perlu dibuat dengan lebih cepat lah. Jadi itu target dia, itu yang perlu dilakukan. Penumpuan harus dilakukan untuk menandangi kes-kes di kluster lah, jadi isolasi kes dan rawatan kes. Bagi kes yang tiada kluster ataupun unlinked kes, ini amat membimbangkan kerana ini menunjukkan terdapat penularan dalam komuniti. Jadi apa yang perlu, tindakan pantas yang perlu dilakukan adalah untuk mengenal pasti kes yang tidak berkait ni lah, atau unlinked kes, untuk mengekang virus ni daripada terus merebak di masyarakat. Prof, kita memahami dan menyedari kepentingan bahawa proses saringan itu ataupun melakukan ujian saringan itu merupakan salah satu langkah terbaik dalam usaha kita untuk mengesan pesakit yang bergejala COVID-19 ini. Tetapi realitinya di negeri Sabah itu bukannya sesuatu yang mudah untuk kita bergerak dari satu lokasi ke satu lokasi untuk melakukan ujian saringan. Dan bagaimana Prof melihat cabaran ataupun halangan yang ada di negeri Sabah ini boleh diatasi dengan mungkin komunikasi berkesan ataupun pengurusan yang lebih efektif dalam usaha bagi memastikan mereka yang berada di kawasan zon merah ini dapat disaring. Jadi saringan ni melakukan satu approach yang amat penting. Jadi buat masa ni saringan di negeri Sabah dan di seluruh Malaysia lah dilakukan secara konsep bersasar ataupun targeted approach. Jadi buat masa ini saringan bersasar ni ataupun targeted approach ni dilakukan di lokaliti tertentu dan tujuan utama adalah untuk mengesan kes dalam kalangan masyarakat. Jadi konsep targeted approach ni masih sesuai, dan apa yang lebih penting yang perlu ditekankan buat masa ni adalah orang ramai dan masyarakat, terutamanya di kawasan-kawasan merah lah, red zone, diminta akan memberi kerjasama. Jadi kerjasama semasa aktiviti saringan tu amat penting. Betul, kita mungkin terpaksa gunakan ataupun convince leaders lah, ketua masyarakat, supaya orang ramai atau penduduk di situ jangan mengelak daripada saringan ini. Jangan cuba mengelak, jangan cuba lari apabila kesihatan awam turun di padang untuk membuat saringan. Dan kita juga dapati bahawa ada report yang mengatakan apabila pihak kesihatan turun padang, mereka ni lari ataupun mereka elak daripada saring kerana tidak mahu dikuarantin. Jadi yang itu kita perlu kerjasama rapat. Jadi apa yang penting sekarang adalah diminta orang ramai mempunyai kerjasama kukuh lah semasa aktiviti saringan dilakukan. Jadi caranya
pengetahuan ataupun convincing the leaders, community leaders itu amat penting. Prof, kita menyedari bahawa salah satu aspek dalam pengurusan krisis adalah memastikan komunikasi berkesan dan mungkin ketakutan itu wujud dalam kalangan orang awam yang sehingga melarikan diri apabila berhadapan dengan petugas kesihatan. Satu indikasi bahawa mereka mungkin tidak mengetahui apa yang berlaku dan atau mungkin ada sebab-sebab lain mereka melarikan diri. Bagaimana aspek ataupun pengurusan komunikasi yang efektif ini dapat dimantapkan lagi dalam usaha untuk memastikan lebih ramai mereka tampil membuat saringan ataupun mereka memahami bahawa kepatuhan terhadap SOP itu juga merupakan asas dalam usaha untuk mengawal penularan jangkitan COVID-19. Jadi untuk convince atau memastikan bahawa orang ramai faham kepentingan saringan ya, komunikasi berkesan amat penting. Jadi buat masa ni mungkin orang-orang yang memang expert dalam behavioral science ataupun memang bidang pakar dalam bidang kemahiran berkomunikasi ni amat penting. This is the time where their role is needed lah. Perlu bersama dengan mereka di lapangan. Dan juga salah satu perkara yang penting yang perlu ditekankan adalah stigma. Jangan pula orang ramai yang lain atau masyarakat lain bersikap negatif terhadap mereka yang dikuarantin ataupun diisolasikan. Kerana ini salah satu yang akan menyukarkan lagi pelaksanaan aktiviti saringan. Jadi aktiviti saringan ini satu aktiviti yang amat penting. Tanpa disaring kita tak tahu siapa yang ada siapa yang dijangkiti. Jadi saringan ni amat penting lah. Baik, terima kasih Profesor Dr. Noran Nakiah Hairi, pakar epidemiologi Universiti Melaya bercakap mengenai langkah berkesan dalam menguruskan kes COVID-19 di Sabah dan juga usaha untuk melandaikan graf jangkitan COVID-19 di mana antara lain aspek komunikasi dan juga pemahaman kepada penduduk serta kepentingan melakukan proses saringan juga antara usaha untuk melandaikan keluk jangkitan COVID-19 ini. Terima kasih Prof di atas perkongsian itu tadi. Sama-sama.